Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri Wazir ya. Untuk kali ni just nak bersembang. Nak bersembang pun tak boleh nak, orang kata apa, tak ada respon kan, tapi tak apa lah, yang boleh nanti orang kata apa. Kalau ada benda nak tanya boleh tanya di ruang komen lah. Nak sembang tentang tips ataupun cara kita nak belajar fotografi lah. Kepada yang betul-betul berminat lah. Yang ni saya nak cakap ni kepada yang berminat fotografi ni sebab dia minat foto, bukan pasal nak buat bisnes ke apa. Itu bab lain lah. Ni yang memang meminati fotografi ni, minat mengambil gambar. So dia sekarang zaman saya dulu lah nak belajar foto ni, dia berkurang 30 tahun dulu nak belajar foto ni, dia bukan macam sekarang ni. Kita boleh search dekat internet, saya ada internet, search di Google, di YouTube, macam-macam benda dah kita boleh tahu lah kan. Banyak macam-macam subjek, boleh katakan tak ada benda lah yang tak dapat kita cari di internet tentang fotografi ni lah, kecuali motivasi diri lah kan. Masa zaman saya dulu, saya banyak habiskan duit untuk beli magazine tau, beli majalah fotografi. Dan dulu majalah fotografi dulu tu kebanyakannya dalam bahasa Inggeris. So saya pun bahasa Inggeris bukanlah cekap sangat kan. So ambil masa yang agak lama lah untuk nak habiskan satu-satu majalah tu. Nak kena tengok kamus lagi semua kan. Dan lebih kekurangan dia belajar melalui majalah ni lah, kita tak boleh nak pilih topik apa yang kita suka. Kalau kita tak minat landscape, kalau kita beli magazine ni tengok banyak landscape dalam tu kan, kita bukanlah rugi lah kita. Itulah apa yang ada dalam magazine tu lah yang kita belajar. Dia tak ada benda yang kita boleh pilih ikut kita punya minat atau genre lah. Selain daripada itu, banyak juga saya belajar daripada artikel-artikel yang terdapat di surat khabar lah. Pasal benda tu yang paling murah sekali, selain daripada beli buku-buku yang macam ni lah. So kepada adik kakak yang minat bidang foto ni, ada tanya saya ke macam mana nak belajar foto kan. Nak jawab pun susah. Bukan susah apa, pasal sekarang ni maklumat nak belajar fotografi dah terlalu banyak. Maksudnya di internet lah. Kita boleh tengok lah apa benda kan. Di YouTube ke, di Facebook pun ada group, di orang kata blog lah. Macam zaman saya dulu, selain daripada selepas zaman apa kata apa, zaman printing ni, zaman majalah ni, lepas tu dah lama tu dah ada internet kan. Saya banyak belajar daripada blog. Blog foto ni cukup banyak di internet tu, ada blog, tapi kebanyakannya itulah. Kebanyakan blog fotografi ni memang Mak Saleh yang tu, dia dah bahasa Inggeris lah. Kepada yang kurang cekap ataupun fasih dalam bahasa Inggeris, mungkin agak lambat sikit lah nak belajar, pasal kita kena tengok kamus kan. Tapi benda tu proses belajar lah. Salah satu rujukan saya masa sekarang ni pun mungkin ada lagi lah, tapi sekarang ni kalau saya nak belajar tentang foto, saya lebih kepada, saya akan pergi kepada YouTube, pasal lebih senang kan, ada video. Macam dulu saya tengok blog yang biasa saya tengok tu lah Digital Photography School, DPS ke. Sekarang ni pun rasanya ada lagi. Lepas tu Outdoor Photographer, banyak lah dia punya, orang kata apa, page biasanya blog yang berkaitan dengan fotografi lah. Macam website ni gambar mati kan, website ni lebih kepada orang kata portfolio. Tapi macam blogging ni dia boleh katakan update, nak kata hari-hari tu tidak lah, mungkin tiap-tiap minggu ada saja konten baru. Macam Digital Photography School ni, contributor atau writer daripada orang luar kan, dia just portal, banyak lah artikel-artikel menarik dalam tu. Macam sekarang ni mungkin Petapixel lah, tapi Petapixel sekarang ni lebih kepada portal macam nak highlight ataupun jual-jual barang lah kan. Macam Digital Photography School ni bagi saya bagus lah. Itu salah satu rujukan saya lah kan. Pasal orang kata apa, memang ada saja artikel-artikel tentang tips-tips fotografi, tentang landscape ke, street ke, portrait ke, dan macam-macam lagi lah. Lepas tu, bila kita dah mahir bab teknikal, benda-benda basic ni, kita tercari-cari, orang kata apa, genre atau genre bidang yang kita minat. Dari situ pula kita follow pula fotografer yang kena dengan cita rasa kita. Macam saya dulu, saya suka macam David Duchovny, ada yang Michel, apa nama, nak sebut pun susah, Michel Kanashkovic apa ke benda tu kan. Lepas tu Amos Chappell lah. Dan so proses belajar ni dia tak terhenti tau. So kalau ada adik kakak yang tanya, abang macam mana nak belajar foto, dia kena ingat dia bukannya belajar foto ni sekejap tau. Kita tunjuk website ni, belajar 2-3 bulan kita dah pandai. So benda ni dia, minat ni dia berterusan, dia hobi tau. Kita kalau kepada siapa yang anggap fotografi ni sebagai hobi lah, kalau kita nak belajar foto, nak belajar sikit-sikit, lepas tu nak buat bisnes, nak buat wedding, nak buat corporate shop, nak ambil gambar di hotel ke, event function, itu bab lain. Itu sebenarnya nak belajar teknikal, pengendalian kamera, dari segi autofocus, dari segi
pengendalian kamera lah, dia punya sistem dia, auto focusing dia, adjusting dia punya exposure dia, semua benda-benda teknikal ni tak lama, mungkin 2-3 bulan atau sebulan pun kalau kita dah mahir, kalau kita rajin buka orang kata apa, manual book kan, manual book kalau kita rajin baca, benda tu rasanya sebulan 2 pun dah okey. Dia bukan pakar tu, maksudnya kita tahu cara mengendalikan kamera, cara mengendalikan aperture, shutter apa yang sesuai, ISO apa yang sesuai, benda tu tak susah. Cuma proses untuk menghasilkan gambar yang bagus, gambar yang memberi impak tu, benda tu berterusan. Kadang-kadang kita, bila kita dah ambil gambar 4-5 tahun, kita masih, mungkin 4-5 tahun ataupun mungkin 10 tahun, kita masih tercari-cari apa benda sebenarnya yang kita minat dalam bidang foto ni. Kepada yang meniaga foto, yang buat hobi ataupun kadang-kadang hobi, kadang-kadang yang ambil job kan, bila dia rasakan job tu, ramai juga member-member saya yang buat wedding kan, lepas tu tengok pendapatan wedding tu dah tak, orang kata memberansangkan ataupun macam tak berbaloi dengan apa yang dia buat, dia dah jual kamera. Ramai dia yang buat macam tu, tak ada salah pun, pasal dah bergantung kepada sebab apa, berbalik kepada sebab apa dia meminati bidang foto tu. Ramai juga member saya yang berkemampuan beli kamera boleh kata canggih-canggih kan, kamera mungkin harga 7-8 ribu, pasal dia ikut-ikut orang dan dia pun memang ada duit kan. Lepas tu biar dia dalam dry box kan, so benda tu macam, pasal dia tak tahu why tu saya nak stresskan dekat sini, why, kenapa minat nak belajar foto, ikut-ikut orang ke apa kan, ataupun memang ada something yang kita nak buat dengan fotografi tu. Macam saya memang minat foto dia daripada zaman sekolah lagi, dan cita-cita sekarang pun tak boleh juga, pasal dulu okey lah kan, sekarang nak kata cita-cita semua orang pun boleh jadi fotografer kan. Saya tak suka kerja dalam jabat, maksudnya tak suka kerja dalam jabat ni, tak suka rutin yang harian yang terperap dalam jabat, pagi pangkat petang balik, pagi pangkat petang balik kan. Kepada orang yang suka lifestyle macam tu okey lah kan, macam bidang fotojournalism ni atau bidang fotografi ni, walaupun kita ada pejabat, kita tak tahu tugasan apa yang akan kita lakukan pada hari tu. Kadang-kadang keluar, dia banyak keluar lah, selain daripada di studio, kerja jurufoto ni keluar lah. Salah satu sebab saya minat pasal tu lah, kerja dia, kita orang kata bukan di pejabat, dia di luar, walaupun ada pejabat, tapi kerja jurufoto ni memang kena ada di luar kawasan pejabat lah. So berbalik kepada pertanyaan macam mana nak belajar foto, sekarang ni dah cukup banyak dah di internet lah, di YouTube ke, di Facebook ke, di page-page blogging apa semua kan. Kalau boleh peruntukkan lah dalam setiap hari ya. Kalau betul-betul minat setiap hari, paling kurang pun setengah jam ataupun 1 jam kalau boleh kan, lepas waktu kerja ke, malam sebelum tidur ke apa kan. Ni yang mana betul-betul minat kan. Peruntukkan setengah jam ataupun 1 jam, baca artikel ataupun menonton video-video yang berkaitan dengan fotografi. So benda ni sikit-sikit lama-lama kan, lama-lama kita akan mahir lah benda tu kan. Belajar tentang komposisi, belajar tentang lighting, tentang aperture, shutter, semua benda tu, belajar sikit-sikit. Macam ni kamera 5D Mark II ni, saya beli hasil daripada saya buat e-book. Saya jual e-book kan. Yang mana-mana baru kenal saya mungkin tak tahulah, saya pernah jual e-book dulu. E-book Photoshop lah, macam mana nak edit black and white, macam mana nak edit tone fotografi, macam mana nak edit colour bagi dia naik, bagi dia cantik lah kan. Mungkin ada yang tak tahu kan, saya ada buat e-book dulu jual. Sekarang ni kalau nak jual e-book tentang tips-tips fotografi tu, mungkin dah tak laku sangat lah. Sebab apa? Maklumat percuma pun ada kan, kenapa nak bayar kan. Masa tu e-book saya jual tu pun dalam RM50 je. Dan e-book tu pun boleh je copy bagi orang lain kan, pasal dia elektronik format lah, dia PDF file kan. Dan hasil daripada e-book tu, saya belilah kamera 5D Mark II ni. Dan sekarang ni masih lagi pakai, okey lagi kamera ni dengan lens 50mm ni. So kepada sesiapa yang meminati bidang foto ni bukan untuk tujuan buat bisnes ni, macam mana nak belajar tu, bagi saya benda tu, soalan tu mungkin tak timbul lah, sebab orang kata pun nak belajar foto ni dah banyak sangat lah dekat internet tu kan. Tepuk dada tanya selera je kita minat bidang apa. Kalau kita minat landscape, kita google juga tip landscape fotografi, setting dia macam mana, time lapse setting dia macam mana kan. Benda tu semua kita boleh belajar, cuma yang tak ada kurang lah motivasi diri kan. Kita kena keluar buat. Kalau kita tahu je tak guna. Tahu setting nak ambil time lapse macam ni, tahu setting portrait macam ni, tahu lighting macam ni, kita tahu semua kan. Tahu ataupun kita banyak membaca buku apa semua kan. Kita tahu saja benda-benda tu tak guna. Bukanlah tak guna apa. Orang kata kalau dululah orang kata ibarat apa, pokok yang rendang yang tak berbuah kan. Kita ada maklumat, info semua tu, tapi tak digunakan, dia memang tak guna lah.
Macam ni buku, contohlah buku National Geographic Field Guide ni. Kalau kita baca, kita khatam apa benda dalam ni, tapi kita malas nak keluar ambil gambar, suka just membaca je lah kan, nak keluar ambil gambar hari minggu pun macam malas kan, malas nak buat kamera apa semua, nak travel pun malas kan. Jadi field guide ni just sekadar bacaan ringan sajalah, yang tak memberi manfaat sangat lah kan. So kalau benda-benda tu, apa benda teknik pun kita kena belajar dan kita kena praktikkan lah. Macam zaman saya dulu melibatkan kos tau. Sekarang ni pun kos juga, tapi kos tak banyak. Kos dia beli kamera, kita ada memory card tu kita boleh delete, ambil gambar delete, tak jadi kita boleh delete. Dulu proses dulu kita kena beli filem. Beli filem ni nak kena proses dulu, tengok jadi ke tak. Lepas tu kalau tak jadi, akan datang mungkin nak beli lagi filem, tengok lagi jadi ke tak jadi kan. So proses belajar foto zaman saya dulu tu bukan saja masa, kewangan juga. Satu roll ni dulu tak tahu RM8, RM9 ataupun berbelas-belas ringgit kan. Sekarang ni kos dia, kamera dah beli ni one time cost. Lepas tu beli CF card atau memory card one time cost, masa sekali beli. Lepas tu bateri dia pun kita boleh charge, orang kata pun rechargeable lah kan. So tak ada masalah, kos dia tak banyak sangat. Dan biasanya orang tak hantar kedai pun cuci, orang download di laptop je kan. Benda-benda tu, proses pembelajaran tu mudah lah. Pasal tu tak heran kalau zaman sekarang ni anak-anak muda ramai pandai ambil gambar kan. Berbanding pandai dan cepat ambil gambar. Pasal proses pembelajaran itu cepat. Maksudnya ambil gambar, tengok guna kamera digital ni, tengok ni tak jadi, kita adjust setting on the spot, dah dapat gambar cantik dah. Lagi satu, kalau yang mana-mana yang orang pakai kamera mirrorless ni, lagi senang kan. Mirrorless ni kita adjust ISO apa benda pun, kita dah boleh nampak result dia ataupun hasil setting tu sebelum gambar tu direkam. Maksudnya kalau kita guna ISO sekian-sekian, aperture sekian-sekian, shutter sekian-sekian, okay, dia punya result atau keputusan dia sebelum kita tekan shutter tu, kita dah nampak jadi gelap ke ataupun jadi macam mana dah. So benda proses tu cepat berbanding proses dulu yang kita kena hantar kedai, paling-paling cepat mungkin setengah jam ataupun 1 jam barulah nampak hasil dia tu. Orang nak cetak dalam masa sejam lagi. Lepas tu nak kena keluar duit lagi untuk proses yang seterusnya. So kepada sesiapa yang nak belajar fotografi betul-betul ni kan, selain daripada mengikuti kursus sana sini, rajin-rajinlah belajar di luangkan masa lah. Macam saya beritahu tadi sejam atau setengah jam tengok di YouTube ke, di blog ke, apa benda yang berkaitan dengan foto, tajuk-tajuk yang lain. Itu satu lagi, kalau ada seminar fotografi, banyak sekarang di fotografi talk yang secara percuma tau, sama ada berdepan ataupun online. Benda tu kita kena cari, tak boleh nak harap orang suap kat kita. Maksudnya orang nak hantar email kat kita kan, orang pun tak kenal kita pun tak kenal orang kan. Maksudnya kita kena carilah. Dekat Facebook ada banyak page fotografi. Okay, kita tengok, mungkin ada seminar percuma yang free, okay, kita join dan kita boleh berkenalan dengan orang lain yang sama minat dengan kita. Lepas tu company-company pengeluar kamera ni macam Nikon, Canon, Sony, Leica kata pun, dia banyak ada buat seminar-seminar online fotografi yang free benda ni. So macam mana nak tahu tu, kita kena carilah, kena google lah kan. Takkanlah semua benda tu orang kata nak tunggu apa ni, Leica, Nikon apa semua nak email kat kita, nanti kita orang ada buat seminar ni kan, nanti you join lah. Benda tu kita kena carilah. Nama pun nak belajar kan. Benda kalau nak belajar, kalau betul-betul kita minat, kita kena carilah. Kalau ada apa-apa exhibition foto, kita pergi tengok kan macam mana apa benda tu kan. Dari situlah kita boleh, selain daripada belajar, itu juga salah satu cara untuk orang kata memupuk minat kita, memupuk minat kita bagi lebih subur lagi yang kita minat kita dalam bidang fotografi ni, supaya tak mati dah kan. So benda-benda macam saya sekarang pun dah lebih mungkin lebih 30 tahun dalam bidang ni kan. Minat tu masih lagi, orang kata tak padam lah, insyaAllah sampai saya buat YouTube ni. Ni pasal saya minat kan, bukan pasal duit ke apa kan. Kalau tengok video pun bukan macam viral macam orang buat topik-topik lain tu kan. Pasal minat benda tu, dan minat berkongsi dengan sesiapa yang meminati bidang ni lah. So kalau ada benda-benda yang nak tanya lagi tu, InsyaAllah boleh lah tanya di ruang komen. Kalau ada yang saya boleh jawab tu, saya boleh jawab lah. Tapi macam saya beritahu tu lah, minat tu kita kena pupuk sendirilah. Pupuk sendiri, rajin belajar, rajin bertanya. Dan tak ada masalah sekarang ni, semuanya bergantung pada diri sendiri. Benda tu dia bukannya, orang kata ilmu fotografi ni bukan banyak software kita boleh install masuk dalam kepala kita kan.
install betul-betul sedioki, nanti proses pembelajaran yang berterusan, boleh katakan sepanjang hayat lah. Itulah,